Psychology ya, yang diadakan khusus untuk warga KPM, khusus untuk wanita. Ya, dan sekarang ni kita berada di reruai pameran ya, yang menempatkan pelbagai pameran berkaitan dengan masalah mental, cara-cara menangani keganasan rumah tangga dan sebagainya. Dan salah satu daripada booth yang kita ada, seperti yang saya telah jelaskan tadi pagi tadi, ialah Yayasan Ros di belakang ini. Dan bersama-sama saya adalah Puan Siti Aminah yang juga nampaknya berminat, dan kita nak tanya dia pengalaman dia di program pada hari ini. Mari kita dengarkan Puan Siti Aminah. Okey, untuk hari ini saya menghadiri program hari ini atas jemputan PPD Hulu Langat. Okey, untuk overall program hari ini saya rasa sangat membantu, especially untuk wanita-wanita yang tidak tahu cara macam mana nak keluar daripada masalah keganasan rumah tangga, yang kalau saya di tempat orang yang menjadi mangsa pun mungkin buntu untuk keluar. Jadi hari ini kita dapat satu solution yang kita boleh keluar daripada benda masalah ni lah. Mungkin yang akan membantu orang-orang sekeliling saya yang akan mungkin ada masalah yang tak boleh nak keluar daripada isu rumah tangga ni. Okey, jadi dengan adanya pengetahuan itu atau ilmu itu, Puan Siti Aminah bolehlah membantu kiranya memberi mereka bimbingan kepada siapa untuk diterima bantuan dan sebagainya, betul tak ya? Okey, baiklah Puan Aminah, saya nampak tadi berminat di booth atau reruai Yayasan Ros ya, dan boleh saya tanya Puan Aminah sendiri dah buat ke HPV test ni? Alhamdulillah saya dah pun selesai menjalani HPV test ni pada tahun lepas. Tahun lepas, yang mana waktu tu saya mengandung di PPUM. So masa mengandung pun kita boleh buat HPV test ni? Masa tu saya takut sebenarnya. Kalau ikutkan experience saya sangat takut lah waktu tu sebab saya dah 8 bulan. Tapi nurse kat situ cakap dia sangat simple dan mudah. Dia dah bagi saya satu alat, lepas tu pergi ke tandas. Okey, dia bagi tahulah kita step macam mana. Dan saya rasa benda, sebab sebelum-belum ni kita dimomok-momokkan dengan mulut itik macam tu. So saya takut lah, tapi bila guna benda tu saya rasa benda tu sangat senang, mudah dan rasa selesa untuk especially ibu-ibu yang telah pun bersalin untuk buat check up HPV ni. Okey, jadi maksudnya untuk ibu mengandung pun okey ya, dan selamatlah, maksudnya boleh digunakan. Okey, jadi macam mana keputusan semua okey? Alhamdulillah negatif. Saya masih lagi simpan dia punya WhatsApp tu untuk rujukan lah. Sebab dia kata valid 5 tahun, lepas tu boleh buat balik. Okey, baik. Dan nampaknya Puan Siti Aminah pun ada bawa rakan-rakan untuk disuruh mengambil HPV test ya. Menarik ni. Dah jadi macam duta pula untuk Yayasan Ros ya. Saya hanya berkongsi benda yang baik. Jadi kakak-kakak saya, rakan-rakan saya tadi tu berminat. Jadi saya bawa lah ke sini sebab masa masuk dekat dalam tadi dia ada bagi satu flyers. So saya macam saya dah pernah buat. Macam itulah perasaan saya waktu tengok benda flyers tu. So bila diorang tanya ni apa, so saya ceritalah kat dia. Kebetulan lalu sini ada pula. So singgah. Baik, mungkin satu perkongsian yang memang kita patut sampaikan kepada semua di luar sana lah. Jadi Puan Siti Aminah sendiri, sebab tahu ianya selamat walaupun mengandung boleh melakukannya. Jadi apa pesanan Puan Siti Aminah ialah secara menyeluruh lah tentang sama ada keganasan rumah tangga ataupun tentang apa yang dilakukan oleh Yayasan Ros ini, apa yang kita patut buat? Okay, pada saya lah, Yayasan Ros yang buat program ni sangat bagus lah, especially untuk wanita-wanita lebih menghargai kehidupan dia, kerana perempuan kan kita tak tahu in future kita ada sakit apa semua. So ini adalah salah satu pencegahan awal yang kita boleh dapat detect. So di samping tu kita kena self love sebelum apa-apa selain daripada keganasan rumah tangga ke apa dan sebagainya. Kita kena hargai dan sayangi diri kita. So dari situlah kita akan lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, seronok bercakap dengan Puan Siti Aminah ni, memang sangat-sangat positif dan memotivasikan rakan wanita yang lain. So harap-harap kita dapat semua ramai yang lagi macam Puan Siti Aminah ni ya. Okey, dan nampaknya macam Puan Siti Aminah juga seorang puspanita, ahli puspanita. Telah pun mendaftar setengah jam yang lalu baru sahaja. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Siti Aminah. Harapnya dapat terus bersama dengan kita. Kita ada lagi ya. Ada lagi 2 bicara wanita di dalam nanti ya. Okey. Baik, dan kepada semua kita memang ada pelbagai lagi aktiviti. Kita ada lagi program bicara wanita yang akan dilaksanakan di dalam auditorium. Kepada sesiapa yang masih lagi di kawasan Putrajaya dan tidak ada mahu ke mana-mana, datanglah beramai-ramai ke auditorium untuk acara ataupun
bicara wanita yang akan diadakan, dan kepada yang tidak ada, dan you can always come online dan mendapatkan pengisian-pengisian seterusnya. Kita ada lagi 2 bicara wanita. Satu adalah on a world without cervical cancer, what do you need to do, dan ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Wu Yin Ling, pengasas Yayasan Rose seperti di belakang ini, dan juga merupakan seorang pakar runding Jabatan ONG Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Selepas itu pula kita akan ada seterusnya bicara wanita yang seterusnya. Sebentar ya. Bicara wanita yang seterusnya ialah berani bela diri, dan akan disampaikan sendiri oleh Asisten Komisioner Siti Kamsiah binti Hassan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak dari Bukit Aman dari Polis Diraja Malaysia. Jadi banyak lagi perkara yang akan kita kupaskan dalam kedua-dua bicara wanita ini. Satu tentang cervical cancer dan satu tentang bagaimana seorang wanita itu boleh membela diri, khususnya kepada yang sesiapa yang ada di dalam dalam situasi keganasan rumah tangga ini ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kita untuk kita terus mendapatkan maklumat, informasi dan segala pengetahuan. Dan dengan pengetahuan ini juga kita boleh kongsikan sekiranya kita tahu ada juga mangsa-mangsa daripada kalangan kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita untuk kita kongsikan bersama-sama dengan mereka. Jadi jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menonton 2 lagi bicara wanita di dalam auditorium nanti, dan kita jumpa lagi selepas ini. Sekian, terima kasih.
maksud dia. Dipersilakan Prof. Technical minta mikrofon. Test doktor, sekali lagi. Test. Dia tak suka voice saya. Nama saya Prof Wu, saya ialah seorang pakar ginekologi onkologi. Kerja saya ialah untuk menjaga wanita yang ada kanser di hospital PPUM. Sebelum saya pulang ke Malaysia, saya kerja di UK untuk 21 tahun. Bila saya pulang dalam tahun 2010, pasien saya ada ramai yang mengidap kanser cervix dalam tahap yang lewat. Saya pun tanya doktor-doktor dan kawan-kawan saya, mengapakah wanita Malaysia dapat kanser pangkal rahim dalam tahap yang lewat? Dia kata semua wanita dan saya pun memang tak suka pap smear. Walaupun pap smear diberi secara percuma di klinik kesihatan LPPKN, seluruh klinik dengan Kementerian Kesihatan secara percuma pun, kalau tanya wanita berapa kali pernah buat pap smear, mereka akan kata mungkin lepas beranak 1 kali ke 2 kali. Tapi untuk pap smear ni untuk jadi tepat, sepatutnya kami kena buat berapa kerap? Tiap-tiap 3 tahun. Jadi dalam seumur hidup seorang wanita, dia kena menjalankan pap smear dengan mulut itik 15 kali seumur hidup dia. Tanyalah wanita atau tanyalah di tepi, adakah buat pap smear 15 kali ni? Tak. Saya pun takut. So, dalam tahun 2018, WHO kata kanser cervix ni adalah satu kanser yang boleh dihapuskan dengan sepenuhnya dalam jangka masa ni, dengan vaksinasi HPV dan dengan saringan HPV. Di banyak negara dah tukar dari pap smear dan sekarang guna cara HPV. Pernah tak dengar HPV ni? Jadi saya kena bagi sikit informasi dan kawan-kawan semua kena beritahu all your colleague tentang HPV. So kami dah tahu dalam sains ni, untuk mendapat kanser cervix, kami perlu ada jangkitan HPV high risk yang tidak boleh dicegah. Ini bukan satu penyakit kelamin. Bila you check internet, ramai yang takut HPV ni adalah penyakit kelamin. Tapi sains dan penyelidikan sudah menunjuk bahawa dalam kalangan lelaki dan wanita, 80 hingga 90% ada pernah dapat jangkitan HPV. Jadi awak tanya, mengapa lelaki tak payah jalankan saringan? Mengapa wanita kena jalankan saringan? Kerana virus itu gelap pula. Kerana lelaki tak ada cervix. So, HPV ni walaupun dia ialah infection yang biasa, kalau imun sistem kami kuat, kami boleh mencegahkan dan kawalkan infection ni dengan baik. Kalau wanita kami, hari ni ialah kami talk about mental stress. Wanita-wanita kalau ada stres, tak cukup tidur, makanan pun tak cukup baik, tak ada masa makan, tak ada masa tidur, imun sistem kami akan jatuh. Dalam keadaan itu, HPV kadang-kadang boleh come up again. So, di kalangan wanita yang tak boleh kawal langsung HPV ni, what they call
persistent HPV infection, itulah dia akan dapat risiko rendah untuk mendapatkan pertukaran sel di pangkal rahim yang boleh menjadi kepada kanser cervix. So pap smear ni cara dulu ialah cara untuk cari sel-sel ni di pangkal rahim untuk tengok ada tak sel-sel yang tak sihat. Ketepatan pap smear ni ialah 50% sahaja. So kadang-kadang you akan dengar cerita, kawan saya dah buat pap smear dulu tapi sekarang dia kata dia ada kanser pangkal rahim. Mengapa ya? Kerana pap smear ialah 50% tepat. Untuk cara barunya dengan HPV test, ketepatannya ialah lebih daripada 90%. Dia ialah satu test PCR. Sekarang semua dah pandai kan apa tu PCR kerana COVID cucuk hidung selalu dulu. Tapi cara untuk mendapatkan test HPV untuk saringan cervix ialah lebih selesa dari cucuk kat hidung. Saya akan ajar macam mana nanti. Mungkin satu kawan dari Rose boleh tunjuk nanti bila saya explainkan. So, WHO kata, bagaimanakah kami boleh hapuskan kanser cervix di Malaysia? Ada 3 tindakan yang kami perlu ambil. Yang pertama, remaja kami perlu mendapatkan vaksinasi HPV. Dan memang Kementerian Pendidikan dan Kesihatan adalah memberi vaksinasi kepada remaja tingkatan 1. Walaupun dalam pandemik dah kurang sikit, ia akan dimulakan lagi tahun ini dan tahun depan. Apa jadi kepada wanita yang bukan remaja lagi? Inilah kepentingan HPV test. Berapa kali seumur hidup? Sekurang 2 kali cukup dah. 2 kali seumur hidup. Dan you tanya, Prof, cukup ke? You kata pap smear 15 kali. HPV test ni 2 kali saja, mana boleh? Kerana kami screen ni saring ialah untuk HPV virus. Kalau kami tak jumpa virus ni, 10 tahun pun kami tidak akan ada risiko untuk dapatkan kanser cervix. Kami tahu dari masa jangkitan persistent HPV hingga dapat kanser cervix mengambil masa 10 hingga 15 tahun. Jika kalau tidak ada virus, tidak akan dapat jangkitan lama dan kanser cervix. So 2 kali seumur hidup. Lepas tu, kalau you kata, kalau saya ada HPV macam mana? Kanser ke? Tidak. Dalam kalangan wanita di masyarakat Malaysia, kami dah buat banyak-banyak ujian ni. Kalau 100 orang wanita menjalankan tes ini, hanya 6 wanita perlu menjalankan susulan rawatan. Apakah susulan rawatan tu? Ialah untuk jumpa seorang pakar macam saya. Kami akan guna mikroskop untuk tengok dan meneliti kulit di pangkal rahim. Jika ada ketebalan kulit yang masa depan boleh jadi kanser, rawatan tu hanya mengambil masa 5 minit untuk buangkan kulit tu saja. So sangat senang. So kalau hari ini wanita yang berlayak untuk membuat tes ni, kami untuk hari ini saja boleh bagi Rose test kat luar, ruai kat luar tu. Jikalau test tu positif, anda akan dapat appointment untuk jumpa tim saya di PPUM untuk dapatkan rawatan secara percuma dan beberapa minit saja. So jangan takut. Macam mana untuk menjalankan test ni? Rosie boleh tolong tak? Kerana saya kena pegang mic ni. Rosie akan, maybe 2 orang, so one of you stand and one of you stand there. Ada tak 2 swab? Suraya? Okey, kami akan tunjukkan. So cara Rose ni bukan seolah-olah satu test saja. Dia ialah program Rose
kerana kami akan mengajar apakah the test punya result, kalau positif, kalau negatif, dan selepas mendapat keputusan test ni, kami tak akan biarkan saja. Tim kami akan tolong membuat appointment dan ada contact line semua, tulis surat appointment semua, jadi untuk menghabiskan proses dari saringan hingga rawatan jika diperlukan. Because Malaysia ni, wanita dan lelaki pun, kami pandai jalankan saringan. Tetapi bila ada abnormal, tak naklah pergi hospital, takut, mahal. Mungkin saringan tu salah, saya buatlah tahun depan. Kami tak akan menjalankan saringan ni tanpa follow up. So jika dia ada positif, tim kami akan tolong untuk buat appointment semua untuk hari ni di PPUM. Tapi kalau nak buat rawatan di Putrajaya pun kami boleh uruskan. Okey. So macam mana kami nak buatkan saringan ROS ni, HPV ni? Ada satu swab yang akan diberikan lepas registration ke handphone, because your keputusan akan dihantar balik secara WhatsApp. Tak payah pergi klinik. Dan dengan keputusan tu kat WhatsApp, dia adalah satu rekod untuk anda bila awak buat test, apakah keputusan tu semua. So, you will have the test results yourself. Okay, so lepas registration, putar merah tu, tempat merah tu dan keluarkan swab. Swab ni adalah sangat-sangat lembut. Dengan swab ni, jangan pegang tempat merah ni, di tengah batangan putih tu ada satu tanda merah. Pegang tanda merah tu dan masuk ke tempat private tu di toilet sini. Then you boleh masukkan di faraj. Dengan cara lembut, tak nak rush, tak sakit pun, dan putar sikit. Secara condong, putar sikit untuk dapatkan sikit DNA saja. Lepas tu, letak balik dalam tube ni dan bagi balik kat reruai kat luar tu. Dan dalam masa kurang dari 3 minggu, keputusan akan masuk balik ke handphone. Itu je. So 5 minit pun tak ambil. Saya tak akan tolong buat test ni. So jangan takut, tak ada mulut itik. Tak ada orang akan ikut. So ialah dengan ambil cara masa sendiri, kangkang ke, kaki atas ke, apa cara je, masukkan dengan lembut dan putar sikit untuk dapatkan sikit DNA. I guarantee you tak sesakit macam masuk dalam swab ke dalam hidung. Hidung tu memang tak selesa. So dengan itulah kami boleh menjalankan program ROS ni pada hari ini. So Januari ni adalah bulan kesedaran kanser pangkal rahim sedunia. So saya harap puan-puan semua ni akan ambil peluang untuk ambil tindakan, bukan hanya ambil kesedaran, tapi ambil tindakan hari ini untuk menjalankan saringan cervix. So itu je. Saya boleh ambil soalan-soalan kalau ada soalan. Baiklah, kita buka soalan jika ada. Boleh. Ada mic. Soalan tu adalah ini untuk bujang saja atau sudah kahwin? Kelayakannya ialah untuk wanita yang sudah kahwin dan berumur 30 dan ke atas. Saya nampak ada wanita ramai yang muda sini. So kalau di bawah 30 tak payah. Ya. HPV ni ada simptom-simptom tak? The answer is no.
because dia tak akan lebih vaginal discharge, tak ada pendarahan, tak ada selepas ada hubungan seks, akan ada pendarahan. Oleh kerana itu, tanda awal untuk kanser cervix awal tahap memang tak ada tanda-tanda biasanya. Bila dah tahap lewat, baru ada simptom-simptom. Jadi kami punya behavior wanita, kalau tak ada apa-apa simptom, kami tak akan pergi doktor. Jadi untuk menjalankan saringan cervix ini, kami perlu lebih baik untuk menjalankan saringan bila tak ada simptom. Testing, okay. Ada soalan lagi? Not when it's very heavy, but when it's light, towards the end boleh. Saya akan ada di luar dengan tim saya, pasukan saya. Kalau ada soalan, kalau nak menjalankan semua, kami boleh jumpa di luar. Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Profesor Wu di atas perkongsian yang cukup bermakna, dan dimohon untuk Profesor Doktor kekal di pentas ketika untuk sesi penyampaian cenderamata seterusnya, dan kita persilakan Encik Azizur Rahman bin Samian, Ketua Penolong Setiausaha di BPSK, untuk mengiringi Yang Berusaha Dr. Azmi bin Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Bahagian BPSK, untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada penceramah. Baiklah, berikan tepukan kepada Profesor Dr. Wu. Penyampaian yang sangat ringkas tapi penuh padat dengan informasi. Terima kasih diucapkan. Baiklah, majlis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Wu atas penyampaian yang cukup syarat dengan ilmu pengetahuan sebentar tadi. Baiklah, adakah puan-puan yang depan saya masih bersemangat? Kalau bersemangat, buat mini love sikit, saya nak tengok. Okey, nampaknya masih bersemangat. Kita nak buat sekali lagi ke, mau berduri? Nak panggil lagi ke tim mau berduri? Tak nak dah? Oh, puan belakang kata tak payah. Okey, nampaknya masih bersemangat. Dan kita akan teruskan lagi dengan slot bicara wanita yang kedua, iaitu slot bicara wanita yang terakhir untuk hari ini, yang akan disampaikan oleh ASP Zaza Dila binti Tompang alias Abdul Razak dari Unit Siasatan Keganasan Rumah Tangga, Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Jadi sesi terakhir ini sesi bersama polis. Mungkin ada banyak soalan-soalan yang kita boleh ajukan. Jadi sila kita buka ruang kepada puan-puan untuk bertanyakan apa-apa yang berkaitan dengan kepolisan, undang-undang dan sebagainya. Dan majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha ASP Zazadila binti Tompang alias Abdul Razak dari Unit Siasatan Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Bukit Aman. Selamat datang puan. Terima kasih atas kesudian bersama kami warga KPM pada hari ini. Baiklah, Yang Berusaha puan, serta hadirin yang dimuliakan, kita akan teruskan dengan perkongsian bicara wanita yang kedua dengan tajuk Berani Bela Diri. Untuk itu, majlis mempersilakan ASP Zazadila untuk meneruskan ucapan penyampaian beliau. Dipersilakan puan. Berikan tepukan.
Nampak polis semua takut nak tepuk. Jangan takut, puan yang tak garang. Okey. Ribuan terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusia Puan Hajah Salmiah binti Munshi, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling. Timbalan-timbalan Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling. Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, Kaunselor-kaunselor pendidikan, guru bimbingan dan kaunseling, dan yang hormati Datuk, yang berusaha tuan-puan yang saya hormati sekalian. Kenapa saya yang nervous hari ini? Okey, pertama kali saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi lah. Kehadrat Ilahi kerana atas limpah kurnianya, hari ini kita dapat berjumpa dalam topik bicara wanita berani bela diri pada hari ini. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana menjemput PDRM untuk hadir pada hari ini. Pagi tadi saya sempat tengok semangat kita punya panel-panel semualah. Memang semangat keganasan rumah tangga. Kita kena bantu mangsa ni, sekiranya mangsa tu tersebut dah buat laporan polis, kita kena bantu mangsa ni untuk rujuk ke hospital, untuk aturkan pengangkutan ke tempat selamat, yang kes-kes melibatkan keganasan rumah tangga ni, of course kadang-kadang rumah tersebut rumah milik suami, so dia nak ambil barang dia nak ambil barang dekat rumah tu, so dia perlukan escort. Escort ni adalah anggota balai lah, anggota balai yang berada di kawasan tempat mangsa tinggal. Macam contoh, dia tinggal kat Dang Wangi, so balai polis Dang Wangi, kita akan minta bantuan anggota balai Dang Wangi ataupun tengok IO sendiri, pegawai penyiasat akan aturkan anggota untuk menemani mangsa ini. Okey? So kita juga perlu menjelaskan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang macam mana saya difahamkan tadi dan saya lihat tadi, pagi tadi pun Puan Nazar Yusra daripada JKM, dia pun telah terangkan berkaitan perintah perlindungan, IPO, PO dan juga EPO. Okey. So menyedia dan atur pengangkutan ke hospital untuk rawatan. Okey, ini contohnya untuk kes-kes rogol, untuk kes-kes rogol melibatkan mangsa kanak-kanak. So pegawai penyiasat dia kena aturkanlah, aturkan pengangkutan untuk bawa mangsa tersebut ke hospital. Dan juga yang saya maklumkan tadi lah, menemankan mangsa ke kediaman untuk ambil barang keperluan. Okey, so apa lagi peranan PDRM kita? So of course kita dah menyiasat dan kita juga nak mencegah. Mencegah tadi pun saya dah bagi tahu. So kita jalankan program awareness. Macam hari ini pun kita program kempen kesedaran lah kiranya, okey, yang melibatkan keganasan terhadap wanita. Okey. Okey. Apa maksud keganasan rumah tangga? Ada siapa yang boleh menjawab apa maksud keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga. Okey. Kalau ikutkan keganasan rumah tangga, dia ada beberapa elemen, beberapa elemen yang menyebabkan penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan psikologi, emosi, dan juga penderaan kewangan. Okey. So next slide. Okey, so kalau dari segi untuk siasatan keganasan rumah tangga ni, kita akan siasat di bawah kanun kesiasaan, okey, di bawah undang-undang yang diguna pakai, yang mana kanun kesiasaan ni adalah kesalahan dan juga hukuman jenayah, dan kita akan palangkan pula dengan prosedur dan perlindungan mangsa yang di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga itu sendiri. Okey, next.
Okey, ini yang kalau nak lebih jelas lah untuk tafsiran keganasan rumah tangga, dia ada beberapa elemen tafsiran keganasan rumah tangga. So yang pertama tu sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan, kecederaan fizikal. Okey. Yang kedua, mencederakan mangsa secara fizikal. Contoh, saya bagi kes. Kes ni nampak simple saja tapi boleh sampai menyebabkan kecederaan. Contoh, suami suruh isteri ni teman pergi pasar beli sayur kangkung je. Ini real case. Apa yang saya cerita hari ni adalah real case. Suami ni marah isteri dia sebab isteri dia tak nak teman dia beli sayur kangkung. Itu saja. Punca dia pun menyebabkan kena pukul. So maybe suami dia tak boleh seorang kot. Dia mesti nak berdua. Nak berdua kan. Mungkin waktu tu isteri dia penat, kita tak tahu. Okay, so real case. Tapi sebenarnya untuk kes-kes keganasan rumah tangga ni, ada kes yang memang dah simpan lama sebenarnya. Dia dah simpan lama. Tiba-tiba nak jadi cerita, terjadinya satu pergaduhan yang terbaru, benda tu yang dijadikan laporan polis. Tetapi sebenarnya benda tu simpan, simpan, dah tak orang kata dah tak tahan, and then melawan. Mungkin ada provokasi daripada mangsa itu sendiri. So berlakunya kejadian keganasan rumah tangga. Okey. So yang ketiga adalah memaksa atau mengancam melakukan perbuatan berbentuk seksual. Kalau tuan-tuan perempuan, untuk kes yang melibatkan perbuatan seksual ni, kalau memaksa isteri untuk melakukan hubungan seks sebagai contoh. Memaksa isteri untuk melakukan hubungan seks, so kita boleh siasatlah. Okey. Apabila terdapatnya elemen lah di bawah 375 375 Kanun Keseksaan itu sendiri. Okey. So mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa, kurungan salah lah. Mungkin suami dia ni kuat cemburu sangat ke, contoh. Contohnya kuat cemburu and then dia kunci kan, dia kurung mangsa ni tak kasih keluar. Okey. So bolehlah di bawah tafsiran keganasan rumah tangga itu sendiri. Okey. Yang kelima, menyebabkan penderitaan psikologi termasuk kecederaan emosi kepada mangsa. Okey, untuk yang menyebabkan kecederaan psikologi ni, okey, benda ni nampak simple tapi contoh, saya bagi contoh, kalau suami isteri dia dah masak, dah masak dah ni, yang suami cakap, tak sedap makanan kau ni. Apa benda ni, bagi kucing makan lagi bagus. Kalau hari-hari, perkataan yang sama boleh menyebabkan gangguan emosi tak perempuan? Boleh, boleh menyebabkan gangguan emosi. Janganlah pula drama pula lepas tu nak masak sedap, masaklah sendiri. Ada juga yang perempuan yang balas balik provokasi macam tu pula. Ada. Okey, ada juga. Masa itulah berbalas-balas macam tu. Tetapi inilah realiti yang berlaku. Sekecil-kecil kejadian sebenarnya boleh menyebabkan keganasan rumah tangga itu sendiri. Okey, so itulah pentingnya orang kata ilmu dalam rumah tangga. Okey, macam mana cara kita nak menambat hati isteri, macam mana nak menambat hati suami pun ada skill dia sendiri. Okey. So yang keenam, khianat atau merosakkan harta dengan niat, dengan contoh untuk kes melibatkan, saya bagi contoh untuk kes melibatkan ibu dan anak. Anak ni penagih dadah, dia nak duit. Bila dia tak dapat duit, dia bakarnya rumah. Ada contoh tuan-tuan kalau tengok perempuan tengok sendiri yang berlaku, pernah berlaku kes macam ni, dia bakar rumah, tak kisahlah dia apa-apa sajalah yang melibatkan khianat tu disebabkan dia perlukan wang. Bila dia tak dapat wang, dia boleh buat bertindak luar kawal. Okey. Yang ini kita akan siasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan lah, ataupun yang melibatkan khianat dengan api, kita akan siasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Okey, untuk yang ketujuh, yang ini pindaan pada tahun 2017 dengan curang menggelapkan harta mangsa yang menyebabkan mangsa itu mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan. Mungkin ada perkara-perkara yang tuan-tuan, yang puan berkongsi harta, pembelian rumah ke apa ke, yang boleh menyebabkan kejadian ini pun boleh dibawa tafsiran keganasan rumah tangga. Okey.
So ada lagi untuk pindaan 2017 iaitu mengugut mangsa dengan niat untuk menyebabkan mangsa itu takut. So ini adalah siasatan di bawah Seksyen 506 sebagai contoh. Yang kes melibatkan bekas suami yang tak boleh move on, contoh yang tak boleh move on apabila dia tengok bekas isteri ni dah ada pasangan yang lain. Dia boleh ugut pula, dia kata kau siap kau kahwin dengan lelaki tu, aku simbah asid kat muka kau. Itu adalah perkataan ugutan yang boleh kita siasat di bawah 506 Kanun Kesiasaan. Okey, untuk pindaan 2017 berhubungan mangsa atau berhubung dengan pihak ketiga tentang dengan niat untuk mengaibkan kehormatan mangsa melalui apa-apa cara elektronik atau selainnya. Contoh, mungkin dia buat sebar, kita tak tahu, mungkin masa dia masih dalam pasangan suami isteri, dia ada buat hubungan seks dan ada rakaman. Ada rakaman dibuat. So mungkin masa tu yang bekas suami ni disebarkan gambar semasa mereka bersama. Okey. Yang itu kita boleh tafsirkan di bawah yang untuk kes keganasan rumah tangga. So menyebabkan mangsa mengalami delusi, mabuk dengan menggunakan apa-apa bahan yang memabukkan atau apa-apa bahan lain tanpa kerelaan mangsa, dan juga dalam hal jika mangsa tersebut adalah seorang kanak-kanak, menyebabkan mangsa mengalami delusi dengan menggunakan apa-apa bahan. So kanak-kanak untuk siasatan kes keganasan rumah tangga untuk akta kanak-kanak adalah yang di bawah umur 18 tahun. Yang mana kanak-kanak ni sebut dia dilindungi di bawah akta kanak-kanak tersebut. Banyaklah, banyak kes yang diterimalah, melibatkan kes kanak-kanak. Next. Siapa yang boleh mendapat perlindungan? So, isteri atau suami, bekas isteri atau bekas suami, walaupun dia bekas isteri, bekas suami pun masih boleh mendapat perintah, orang kata boleh mendapat perlindungan, boleh mendapat perlindungan. Okey, kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun yang tinggal sebagai anggota keluarga, lepas tu mana-mana anggota keluarga, seperti anak lelaki, ibu, bapa, abang, ibu mertua, menantu pun kita boleh siasat di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Untuk kes Sabah Sarawak ada juga kes yang perkahwinan adat, perkahwinan adat. So itu memang kita terima sebagai siasatan di bawah Keganasan Rumah Tangga, sebab walaupun dia perkahwinan adat, tetapi dia ada pembuktian siapa yang orang yang menguruskan perkahwinan sehingga adanya melahirkan anak semua. So itu adalah di bawah Keganasan Rumah Tangga yang disiasat di bawah bahagian di 11. Tetapi untuk kes yang melibatkan boyfriend, girlfriend, itu bahagian di sebelah kita tidak siasatlah, puan-puan, bahagian di sebelah kita tak siasat untuk melibatkan boyfriend girlfriend ni. Tetapi untuk kes rogol untuk kes rogol memang kita akan ambil lah, tetapi untuk kes elemen kekeluargaan kita tidak ambil lah, dan akan disiasat oleh pegawai jenayah. Okey. So bagaimana dulu pula dengan peruntukan undang-undang yang ada? Okey, ini adalah beberapa contoh yang di hadapan puan-puan semua, section dan juga jenis kesalahan lah, jenis kesalahan yang biasa berlaku dalam siasatan bahagian di 11, terutama domestic violence lah. Okey. So kalau tuan-puan tengok kat situ, yang saya highlightkan tu, Seksyen 18A KRT, kesalahan melibatkan kes keganasan rumah tangga hendaklah disifatkan sebagai kesalahan boleh tangkap. Okey. So IO, pegawai penyiasat, dia akan lazimnya bila buka kertas siasatan dia akan palangkan di bawah Seksyen 18 AKRT. Suka untuk saya ingatkanlah, just remind kepada sekiranya puan-puan ataupun yang berada di luar sana yang buat laporan polis, apabila kertas siasatan dibuka, puan-puan akan diserahkan satu pemberitahuan yang dinamakan PEM 1, yang mana puan-puan tahu yang kes tersebut telah dibuka dan disiasat. Okey. So itu adalah di bawah tanggungjawab IO lah, pegawai penyiasat, untuk menjelaskan kepada puan-puan, kepada mangsa di luar sana
yang kes report yang telah dibuat oleh mangsa tersebut disiasat dan diambil tindakan oleh pihak PDRM. Okey, sebab kalau untuk kes-kes ni dia ada 2 kes sebenarnya. Satu kes report dibuat tak dibuka Kertas Siasatan. Satu lagi report dibuka Kertas Siasatan. Apabila report yang tak dibuka Kertas Siasatan ni adalah melibatkan contoh tak ada unsur jenayah, tak ada kejadian pukul berlaku. Perbincangan bersama dibuat adalah untuk proses penceraian sahaja. So kita akan rujukkan kes ini kepada mahkamah. Kita akan refer kepada mahkamah yang kita akan keluarkan surat yang dinamakan RKM lah. Rujuk kepada mahkamah. Tetapi apabila berlakunya unsur jenayah, terdapat elemen-elemen kekerasan, terdapatnya elemen jenayah di situ, kita akan buka Kertas Siasatan dan mangsa akan mendapat makluman untuk dirujuk ke hospital. Saksi-saksi tersebut kita akan ambil keterangan dan siasatan seterusnya sehingga lengkap. Okey. Saya cakap laju sangat ke? Boleh. Okey. Okey, so next untuk proses melaporkan kes. Okey, puan-puan. Kadang-kadang tu tahu sebenarnya, okey, tahu sebenarnya nak buat report, tapi macam mana cara nak buat? Dekat mana nak buat? Dekat mana nak buat? Bagaimana nak buat? Siapa yang boleh terima report ni? Siapa yang boleh buat report ni? Ni yang berada di hadapan puan-puan yang sekarang ni. So di mana-mana balai polis yang berdekatan. Okey, saya bagi contoh, kalau mangsa keganasan rumah tangga, dia dah kena pukul dah dengan suami dia ni, kemudian dia terus lari. Contoh kejadian di Kuala Lumpur, dia terus balik lari ke Johor. Contoh, tak semestinya buat report balik dekat KL. Boleh buat report di Johor dan kita akan pindahkan report tersebut ke dalam pentadbiran kawasan kejadian yang berlaku. Puan-puan, contoh kes berlaku di KL, puan-puan dah balik ke Johor, mangsa-mangsa dah balik di Johor, so boleh buat laporan di balai polis berdekatan yang di Johor tu dan kita akan pindahkan report tersebut di Kuala Lumpur. Sebab siasatan kita ni adalah bergantung di mana tempat kejadian tersebut berlaku. Sebab kat situ nanti pun masa nak tuduh pun, masa untuk buat pentuduhan pun dalam kertas charge sheet pun kita akan bacakan di mana tempat kejadian. Okey. So mana-mana pondok polis di hospital kerajaan atau OSCC, One Stop Crisis Center. Kalau puan-puan mungkin tak pergi ke balai dulu tapi terus pergi ke OSCC pun boleh juga. Maksudnya doktor, selalunya lazimnya doktor, dia akan yang merawat pada mangsa ni, dia akan tengok keadaan. So doktor mungkin akan buat first report dulu. First report. Tetapi apa yang berlaku yang saya nak tekankan di sini, apabila kita dah dapat maklumat kecederaan, kes keganasan rumah tangga tu berlaku kepada mangsa, tetapi mangsa tak mahu bagi kerjasama. Maksudnya hospital, doktor dah buat report dah. Doktor dah buat report, dia boleh marah balik doktor tu kenapa buat report. Sedangkan kita nak melindungi mangsa ni, sebab doktor dah tahu dah pasal kejadian. So doktor dah kira first report lah, first information tu dah adalah daripada doktor. Okey, ataupun anggota balai, contoh dah pergi OSCC, anggota balai pun boleh buat report maklumat pertama. Boleh report maklumat pertama dan akan disusuli oleh mangsa untuk buat report untuk menceritakan lebih detail lah tentang kejadian. Okey. So untuk report ni kita nak perlukan puan-puan untuk buat laporan polis supaya kita boleh fasa yang seterusnya. Fasa yang seterusnya. Kalau tiada laporan polis, macam mana kita nak jalankan dengan lebih lagi? So melalui laporan polis tu, first report tu yang kita akan jadikan permulaan untuk kita turunkan siasatan, kita nak tangkap suspek ni sampailah ke pertuduhan. Okey, boleh juga melalui telefon, by phone saja bagi tahu sekian-sekian apa yang berlaku. Mungkin ada juga yang call 999 bagi tahu satu kejadian kena kurung, satu kejadian kena tikam, contoh. So anggota balai berkenaan yang terima laporan tersebut akan buat report maklumat pertama. Okey. So ada juga melalui surat, surat ataupun email lah pun ada jugalah, boleh. Okey, bagaimana? Okey, so minta bantuan anggota bertugas di pejabat pertanyaan balai polis lah.
untuk membuat report ataupun menulis sendiri report atau aduan. Ada juga mangsa yang dia dah siap-siap dah tulis. Dia dah tulis sendiri pada berapa bulan, sekian-sekian dia kena pukul sekian-sekian. And then siapa lagi kena pukul, mungkin mangsa anak dia pula, dia akan buat report tu, dia akan tulis aduan tersebut dan dia akan bawa ke balai. So anggota kita akan copy report aduan yang ditulis oleh bangsa tersebut untuk dijadikan dalam pool kita lah, okey, dalam pool penerimaan report. Okey, siapa yang boleh buat report? Mangsa pegawai perubatan yang saya cakap tadi, contoh OSCC, pegawai kebajikan masyarakat, guru. Okey, saya cuma berdirinya saya di sini adalah saya adalah bekas pegawai penyiasat yang menyiasat juga beberapa banyak kes. Okey, saya share dengan puan-puan, kebetulan hari ini adalah melibatkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ada kes yang melibatkan kanak-kanak yang di bawah umur 13 tahun yang mana dia kena rogol dengan bapa kandungnya. Okey, masalahnya adalah apabila kanak tersebut, mangsa tersebut bagi tahu kat ibu, ibu dia tak percaya. Ibu dia tak percaya, ibu dia tetap kata, kau tu yang gatal, entah laki lain mana tah rogol kau. Itu perkataan ibunya. Kemudian kanak-kanak tersebut, dia rasa dah memang depression. Kemudian dia menulis dalam satu buku. Dia menulis dalam satu buku, bijaknya budak ni adalah dia mencari guru kaunseling. Dia mencari guru kaunseling dia. Dia mencari guru kaunseling dan dia membawa sendiri buku diary yang dia tulis setiap hari. Hari ni bapa intip saya mandi. Hari ni bapa selak kain saya, rogol saya. Setiap hari ada. Setiap hari ada. So apa tindakan guru berkenaan? Yes. Okey, pada awalnya memang kita dah pihak guru memang ada maklumkan kepada ibu, tetapi ibu ni usaha untuk melarikan anak dia. Dia bawa lari anak dia. Okey, tetapi masa tu pandailah saya memang orang kata yalah kita bila kejadian tu sebut berlaku memang kejadian real lah, memang kejadian tu sebut berlaku sebab kanak-kanak ni kalau dah berlaku macam tu pada siapa lagi dia nak cerita kalau tak pada family terdekat dia. Okey. Dan yang paling orang kata yang mengecewakan adalah yang pelaku tu adalah darah dagingnya sendiri, adalah bapa kandungnya sendiri. Okey, so apabila kita guru tersebut buat laporan and then maklumkan kepada kita, kita maklumkan kepada JKM untuk kita asingkan mangsa tersebut. Okey, asingkan mangsa tersebut. Dan masa tu memang usaha mak dia untuk bawa lari dia sampai ke Negeri Sembilan. Okey, kita cuba kesan dia dekat Negeri Sembilan semua and then kita cuba ambil, masa tu dia cerita benda yang tak betul kepada, yang mak mangsa ni cerita benda yang tak betul kepada atuk mangsa ni atuk mangsa. So bila saya datang bersama tim untuk dapatkan balik mangsa ni, saya ceritakan balik kejadian yang betul and then saya terpaksa buat satu report sebab saya tak nak nanti dikatakan bawa lari dia. Okey. So sebagai satu safety report pada saya buat laporan. So kita bawa lari dia, buat lari pula. Kita ambil dia dan kita hantar dia kepada JKM. Okey, so masa tu dah dapat proses pertuduhan, perbicaraan semualah, itulah yang kekangan yang kita hadapi sampailah bapa dia dapat 20 tahun penjara dan juga 12 sebatan. Okey. So bagi saya kalaulah orang-orang di sekeliling tak bantu mangsa ni, siapa lagi? Sebab kita pihak ketiga, apabila kita dapat tahu sesuatu perkara, memang kita tak boleh nak inilah, kita bukan orang kata nak jaga tepikan orang, tetapi sekarang kita memang perlu jaga juga tepikan orang. Sebab contoh, kalau hari-hari sebelah rumah jiran sebelah rumah kita dengar budak tu asyik nangis saja. Alih-alih budak tu meninggal dunia. Rupa-rupanya dia didera oleh kedua ibu bapa dia. So kita yang tahu jiran yang sebelah ni macam mana. Okey, so perlunya keprihatinan antara satu sama lain, tidak kira lah, melibatkan pihak ketiga, melihatkan jiran, rumah tetangga semualah. Okey, alright. So polis pun boleh buat untuk laporan. Ahli keluarga, dia yang penting adalah mereka yang boleh buat laporan tu yang tahu tentang kejadian. Mungkin tahu ataupun nampak kejadian, boleh buat report. Okey. So orang ramai yang saya tekankan di situ, orang ramai sekiranya tahu sesuatu kejadian jenayah seperti kes penderaan telah berlaku yang mana saya bagi contoh tadilah. Okey. Okey, next.
Okey, apa yang sebelum tu? Sebelum slide ini? Okey. So, apa yang patut ada dalam report atau aduan yang dibuat? So, mesti ada butiran pengadu atau mangsa, alamat dan nombor telefon, tarikh, masa dan kejadian berlaku. Kadang-kadang tu dalam report tu tak semestinya kita nak 100% complete, tetapi masa percakapan wawantu, yang kita panggil wawantu lah, percakapan beramaran lah ni ya. Percakapan tu, keterangan tu melalui percakapan wawantu tu, masa tu kita boleh ceritakan secara lebih detail lah. Okey. So butiran bagaimana kejadian berlaku kita kena cerita dalam tu, dan juga butiran pelaku lah. Dan paling utama apabila laporan polis dibuat, mesti turunkan tanda tangan. Mesti turunkan tanda tangan puan-puan semualah, okey, ataupun mangsa di luar sana yang mana mengesahkan kita yang membuat laporan tersebut, okey. Kita yang membuat laporan tersebut. Sebab laporan polis tersebut, sekiranya suspek tidak mengaku salah, report tersebut akan ditender. Report tersebut akan ditender dan kita akan sahkan kita yang membuat laporan polis tersebut. Bukan orang lain yang buat laporan. So kita sendiri, nama kita dan sign kita di situ. Okey, next. Okey. So ini adalah proses penyiasatan. Proses penyiasatan kepada pegawai penyiasat lah. Yang menerima kes-kes lah. Okey, kita akan rakam percakapan. Rakaman percakapan ni ada terdiri dua-dua, puan-puan. Yang mana rakaman percakapan melalui video, CIC, kalau puan-puan pernah dengar, Child Interview Center, yang satu Malaysia, yang bahagian PDRM ni di 11 Bukit Aman, satu Malaysia ada rumah CIC. Yang mana dalam rumah CIC tu ada bilik rakaman, bilik temu bual yang melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Kita akan buat rakaman video melibatkan kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun. Sebab kadang-kadang kita tengok kalau kes ni, dia ada kadang umur 5 tahun, 6 tahun, dia boleh bercakap. Tetapi macam mana cara kita nak menarik perhatian budak ni untuk bercerita pada kita. Sebab kita adalah orang luar, dia dah biasa contoh dengan mak bapak dia, contoh. So bila dia datang kat kita, kita ada beberapa orang kata alat, tools yang boleh kita guna pakai untuk kita dapatkan keterangan mangsa kanak-kanak tersebut. Contoh, kanak-kanak tersebut kata dia dirogol. Kalau kanak-kanak umur 4-5 tahun, dia kata dia dirogol. Dia mungkin dengar perkataan dirogol tu daripada orang tua. Tetapi kita suruh dia tunjuk pada kita maksud perkataan rogol tu apa. Adalah dengan menggunakan patung anatomi yang kita ada. Kita ada patung anatomi yang menyerupai bentuk ciri-ciri fizikal. Ada kemaluan, ada lidah semualah. So dia boleh tunjuk dengan cara menggunakan patung tersebut. Dan yang kedua adalah di bawah Section 112 KBJ lah, percakapan. Pegawai penyiasat dia akan type, dia akan tanya soalan pada mangsa, so mangsa akan beri jawapan lah, setiap inci kejadian yang berlaku. So dia akan cerita tentang butiran kejadian. Okey, so pemeriksaan kesihatan. Selepas laporan polis dibuat, contoh yang untuk kes pukul, kalau mangsa tu dah kena pukul pakai hammer, contoh dah cedera parah dah ni, tak payah buat laporan polis pun. Terus pergi hospital, memang akan dibawa pergi hospital, so masa itulah akan dibawa ke OACC ke. OACC ke, so doktor buat laporan dulu ke, ataupun anggota polis buat laporan ke. So masa tu mangsa akan inilah, kita akan keluarkan POL 59, POL 59 untuk mangsa mendapatkan rawatan lah. Sebab kita perlunya untuk pemeriksaan kesihatan ni, contoh bagi mengesahkan jenis kecederaan yang dialami oleh mangsa. Kalau contoh, kalau kena pukul saja dengan menggunakan tangan, tetapi merah, merah di bahagian pipi, doktor mengesahkan soft tissue injury, soft tissue injury, STI. So kita akan cadang, pegawai penyiasat akan cadang kes ni di bawah Section 323 Kanun Kesiasaan Palang 18 AKRT. Contoh, itu contohlah. That's why mangsa-mangsa, perempuan ataupun mangsa-mangsa di luar sana, apabila satu kejadian jenayah ataupun satu orang kata kecederaan dah berlaku, tolonglah pergi dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan di hospital. Okey, di hospital. Sebab kami memerlukan orang kata pelaporan daripada doktor untuk mengesahkan jenis kecederaan
yang perempuan alami. Kes kita pending apabila mangsa tak nak buat laporan. Bukan tak nak buat laporan, tak nak pergi hospital. Itu masalah kita. Oh tak ada apa, dah baik dah. Report dah buat dah ni. Report dah buat, kita dah keluarkan pol, tetapi tak nak pergi hospital. So macam mana? So kalau kita nak membantu puan-puan ataupun mangsa kat luar sana untuk kita ambil tindakan kepada mangsa. Okey? So lepas ni kalau sekiranya dah buat report, puan-puan kena bertanggungjawab pada report yang puan-puan buat. Puan-puan ataupun mangsa di luar sana kena bertanggungjawab berdasarkan report yang telah dibuat. Okey, dapatlah rawatan kad. Apabila polis dah keluarkan pol tu, pergi hospital, dapatkan rawatan. Okey? Untuk kita kumpul bukti lah. Okey? So pengumpulan bukti, tempat kejadian, of course untuk kes kekerasan rumah tangga, contoh kes kena pukul ke, kena tikam ke apa, so pegawai penyiasat dia akan datang dengan jurugambar. Okey, jurugambar untuk ambil gambar tempat kejadian. Kalau masa tu ada barang kes kat situ, kita akan ambil gambar dan kita akan rampas barang kes tersebut. Okey? So gambar pakaian, bukti fizikal, CCTV. Saya berkongsi satu kes juga, untuk kes saya sendiri, satu kes rogol. Mangsa ni, dia umur 15 tahun mangsa ni kata kena rogol. Okay? So, yang suspek ni kita tangkap, tapi saya tak rasa suspek ni terlibat dalam kes ni. Saya pun tak tahu kenapa, masa tu hati saya kata budak dia tak terlibat. Okay? Sampai masa saya nak ambil statement suspek ni, dia kata, puan masa kejadian saya berada di tempat kerja. Okey, dia berada di tempat kerja yang suspek ni bagi tahu. So apa tanggungjawab pegawai penyiasat? Saya kena pergi ke kilang dia tersebut dan pergi tengok CCTV. Saya kena pergi tengok CCTV ataupun yang punch card tu. Apabila saya pergi ke kilang tu, saya dapati memang betul suspek tersebut tengah bekerja, sedang bekerja. Sedang bekerja. So saya rampas CCTV tu. Okey, saya rampas CCTV, saya rampas sekali dengan punch card dia tu untuk saya masukkan dalam siasatan saya. So masa pertuduhan masa saya nak rujuk kepada Tim Melam Raya, kita cadang 182 kepada mangsa. Kenapa? Kenapa kita cadangkan 182? Sebab dia buat laporan palsu. Dia buat laporan palsu ke atas suspek. Okey? Sebab tu tanggungjawab pegawai penyiasat kena siasat dari segi pelbagai sudut. Sekiranya masa tu mungkin kejadian dekat depan klinik ke contoh. Mungkin ada CCTV kat situ. So, pegawai penyiasat kena tengok rakaman CCTV dan buat rampasan. Okey. So, pelbagai sudut lah. Itu di bawah PDRM lah. Okey. So, tangkapan dan siasatan ke atas suspek, kenal pasti suspek, tangkapan, tahan, jamin. Okey. Ada kes yang dia akan tangkap dalam masa 24 jam disebabkan dia bagi kerjasama. Tetapi ada kes yang reman. Reman. Dia depends pada kes juga, tetapi dari segi siasatan pegawai penyiasat ada kita memang ada orang kata kuasa untuk buat tangkapan, buat tangkapan berdasarkan setiap section yang dibuka. Okey, untuk kes KRT memang boleh tangkapan dibuat dan boleh reman. Okey. So masa dalam proses reman tu ataupun dalam proses siasatan tu, masa ni mangsa boleh sebenarnya untuk mohon IPO. Okey. Mohon IPO, perintah perlindungan. Okey. Sebab semasa dalam siasatan, mangsa memang boleh buat untuk perlindungan, tetapi masa perbicaraan, dia akan bertukar kepada PO, perintah perlindungan. Okey. So apabila kertas siasatan dah settle semua, kita akan rujuk kepada Jabatan Peguam Negara lah untuk cadangan pertuduhan. Okey. Okey, next. Okey. Untuk lain-lain tindakan kes keganasan rumah tangga, okey, perintah perlindungan. Kalau puan-puan tengok tadi, pagi tadi dalam forum tadi, Puan Nazar Yusra, JKM, dia ada terangkan dah tentang 3 elemen yang ada dalam perintah perlindungan lah, iaitu EPO. EPO, perintah perlindungan kecemasan, Emergency Protection Order. So akan dikeluarkan oleh JKM dalam tempoh 2 jam sahaja. Dalam tempoh 2 jam, tanpa kehadiran mangsa dekat mahkamah. Tak perlu buat laporan polis. Bagi tahu dengan JKM, JKM akan keluarkan dalam masa tempoh 2 jam perintah emergency inilah, Emergency Protection Order. Dan dia sah 7 hari. Tetapi hanya ada 2 saja elemen. Hanya ada 2 saja elemen untuk APO ni, iaitu ugutan
dan juga kejederaan. Itu saja, 2 saja. Okey, EPO. So dalam masa 7 hari ni, dalam masa 7 hari mungkin masa tu laporan polis dah dibuat kita akan beralih pula kepada fasa IPO. Okey. Untuk maluan puan-puan dan mangsa-mangsa di luar sana, perintah perlindungan IPO ni akan diperolehi apabila kertas siasatan dibuka sahaja. Apabila kertas siasatan dibuka. So kalau puan-puan masa tu mungkin kejadian tu berlaku secara emergency, puan-puan boleh terus buat permohonan untuk EPO. Boleh buat permohonan untuk EPO, tetapi untuk for the next step, untuk kita apabila ada elemen kecederaan, ada elemen kekerasan jenayah di situ, puan-puan buat report and then kita buka kertas siasatan dan puan-puan boleh bagi tahu untuk kita keluarkan pula perintah IPO. So IPO ni berkuat kuasa sementara siasatan polis dijalankan. Berapa lama tempoh dia siasatan polis tu, berapa itulah tempoh yang puan-puan dilindungi. Okey. So kalau ikutkan IPO ni, even though 50 meter pun suspek tu tak boleh dekat. Okey, itu perintah dia. Okey, apabila dia langgar perintah ni, ada di bawah Seksyen 8 lah, Akta Kekerasan Rumah Tangga, untuk kita charge dia pula melanggar perintah perlindungan. So kita boleh buka kertas siasatan lah. Sama juga dengan dalam tempoh tu mungkin dia ugut ke apa ke, yang penting perempuan kena buat balik, laporkanlah, lapor balik untuk ni lah, untuk kita keluarkan perintah tersebut. So implikasi dia adalah untuk kita halang pendera daripada menggunakan kekerasan. Okey, kita anggap kes ni selesai selepas dah tuduh semua, dah tuduh, PO pun dah dapat, IPO pun dah dapat. Masa nak proses nak tuduh, suspek ni yang OKT ni tak mengaku salah. Tak mengaku salah, nak mohon bicara pula. Nak mohon bicara, so kita puan-puan boleh pula untuk dapat PO. Dapat PO, perintah perlindungan di bawah Seksyen 5 dan juga Seksyen 6 Akta Kekerasan Rumah Tangga. So dikeluarkan semasa prosiding perbicaraan, tetapi dia tak lebih daripada 12 bulan. Okay? So implikasi dia sama untuk kita halang daripada pendera ni menggunakan kekerasan. Sebab ada kes yang berlaku, masa dalam proses perbicaraan tu dia pergi ugut pula luar mahkamah. Ada kejadian dia pergi ugut pula luar mahkamah pula. Okey, ni banyak kes yang melibatkan bekas suami bekas isteri lah. Okey, mungkin masa tu ada buat proses-proses hadanah ke apa ke kan. Okey, so dia buat pula ugutan dia di luar mahkamah. So mangsa buat report. Okey, mangsa buat report untuk ni lah kita untuk dapatkan perintah ni lah. Dan dia, apabila dia langgar, dia boleh dituduh lah. Okey. Alright. Okey, next. Okey. So ni yang saya terangkan, yang saya cakap tadi, tujuan dia untuk apa? Tujuan perintah perlindungan kecemasan ni menghalang pelaku daripada mencederakan mangsa, melarang pelaku memasuki tempat selamat, tempat berlindung, tempat kediaman. Okey, untuk yang halangan-halangan syarat-syarat ni semua adalah semasa proses tu yang melibatkan ni, masa perempuan pergi ke JKM dan juga bawa pergi ke mahkamah. Apa halangan-halangan, apakah bentuk-bentuk halangan yang yang perempuan mahulah, dan kita akan masa tu dalam yang melibatkan proses mahkamah jugalah, sama ada setuju ataupun tidak dari segi syarat-syarat yang telah diberikan dalam perintah perlindungan tersebut. Okey. Lepas tu menghalang pelaku menghasut orang lain untuk melakukan keganasan rumah tangga pun boleh juga. Okey, di bawah perintah perlindungan kecemasan. Okey. So next. Okey. So ni tadi sama juga saya maklumkan tadi, IPO terhenti berkuat kuasa apabila kes telah dituduh lah, kes telah dituduh, so IPO akan terhenti. So tak ada permohonan PO dibuat dalam masa 7 hari selepas dimaklumkan bahawa prosedur jenayah dimulakan terhadap pelaku. So tadi saya dah explain masa ke depan tadi, masa awal tadi. Okey, next. Yang ini pula melibatkan PO. Okey, siapa yang boleh mohon? Okey, puan-puan tengok situ, mangsa boleh mohon, peguam mangsa, seorang pegawai polis bagi pihak mangsa pun boleh, ataupun seorang pegawai kebajikan masyarakat bagi pihak mangsa. Tetapi apa yang saya faham, kebanyakan mangsa sendiri pohon lah. Kalau dia pakai lawyer pun boleh guna pakailah oleh menggunakan peguam mangsa untuk permohonan
PO, Protection Order. Okey. Next. Okey. So ini di bawah Seksyen 17, bukti penyampaian perintah IPO. Okey. Ini adalah bukti penyampaian perintah IPO ni yang mana tanggungjawab mahkamah dalam tempoh 24 jam tu daripada perintah tu dikeluarkan untuk kepada ketua polis daerah tu untuk serve perintah perlindungan ni kepada suspek. So kita akan serve di bawah pentadbiran di mana pentadbiran suspek tu berada. Okey, so polis dekat daerah yang tersebut yang akan serve kepada suspek tersebut. Okey. Dalam masa 7 hari. Okay, next. Okay. Yang ni saya nak tekankan sikitlah tugas pegawai penguasa. Mungkin ini sebagai knowledge lah kepada perempuan ataupun mangsa kat luar sana lah. Okay. So tugas kita sebagai pegawai penguasa ni, tugas tambahan polis ni di bawah Seksyen 19 ni, of course kita jalankan kuasa menangkap. Lepas tu kita keluarkan awasi orang yang dikeluarkan daripada kediaman bersama jika mahkamah telah mengeluarkan perintah maklumkan mangsa status penyiasatan. Okey, ini bawah tanggungjawab sebab mangsa perlu tahu. Mangsa memang orang kata memang wajar tahulah apa dia punya status kes dia. Report yang dia dah buat apa dia punya status dia. So memang mangsa ada hak dekat situ. So memang tanggungjawab pegawai penguasa untuk maklumkan kepada mangsa tersebut. So maklumkan juga kepada mangsa status permohonan IPO, PO, penyampaian perintah dan tarikh mahkamah lah yang berhubungan dengan permohonan IPO dan PO. Cuma yang kita tengok dari segi perintah untuk melalui JKM punya data, so untuk yang IPO banyaklah, untuk EPO mungkin mangsa tersebut dia orang kata celik akal lah, celik akal, dia dah tahu dah macam mana cara dia nak buat, macam mana cara dia nak buat, tak payah tak payah kontak JKM, maksudnya terus ke balai buat laporan polis. Bila dia buat laporan polis, so bila ada unsur jenayah kat dia, so kita akan atas persetujuan lah dia sendiri nakkan perintah tersebut, perintah perlindungan tersebut, so kita akan keluarkan. Okey. Alright. Okey. Okey. Ini adalah cabaran dalam pengendalian kes keganasan rumah tangga. Perempuan sendiri boleh saksikan cabaran yang PDRM hadapi. Okey, ada berapa tu? Ada 5. Ini adalah berkaitan pada mangsa. Okey, bila dah berbaik, enggan teruskan kes. Dia macam ni lah, dia ada fasa, dia ada 2 fasa. Satu fasa gaduh tu, satu fasa period dia bertenang. Bertenang tu honeymoon. Bila honeymoon tu deret-deret anaknya. Deret-deret anak je. Kalau gaduh tu gaduh. Gaduh tu rasa nak buat report, rasa geram je. Tapi bila yang si suami ni pandai pujuk, bila suami pandai pujuk, isteri pun cair. Betul tak? Betul. Okey? Isteri cair. Tapi bukan lelaki di sini, lelaki di luar sana. Lelaki di sini baik-baik belaka. Okey? Alhamdulillah. Okey. So, okey, tuan minta maaf ya tuan, saya melawak sikit. Okey. So dia ada fasa bertenang, fasa bergaduh, fasa bertenang, okey. So masa tu adalah ilmu yang puan-puan peroleh hari inilah, Bila itulah orang kata kuasa di tangan suami, kuasa di tangan suami. Tetapi kuasa di tangan suami tu tak boleh lari daripada sudut undang-undang, sudut undang-undang, sebab kita dilindungi, kita semua dilindungi. So kita ada peruntukan dan kita juga ada hukuman, section semua. Okay? So tak boleh sewenang-wenangnya melakukan keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga. Yang isteri pun janganlah provoke. Isteri jangan provoke, suami marah diam je dulu. Okay? Tapi depends lah. Okay? Depends pada kes. Sebab kalau dah kena tuduh tu, macam-macam kena tuduh tu, mungkin kita tak tahu. Sebab kadang-kadang dia kes-kes ni dia tak bukan satu kejadian tu semua. Bukan satu kejadian tu saja. Dah macam-macam kejadian dah, duk simpan, kemudian berlaku je satu kejadian ni baru nak buat report. Okey, saya pun tak boleh nak cakap apabila yang mangsa ni enggan bagi sama, dan juga yang paling utama nombor 3 tu adalah tarik balik report. Banyak kes juga kita mangsa keganasan rumah tangga buat report tarik balik. Sebab apa dia tarik balik report?
Sebab dah baik, dah sayang, dah pujuk, dah diberi gelang emas. Okey? Manalah tahu kan? Okey. Tetapi puan-puan, apa yang saya nak tekankan dekat sini, puan-puan kena fikir kesan kecederaan yang puan-puan alami. Okey? Kesan kecederaan yang puan-puan alami. Pujuk baik, tetapi the end apa yang kesudahan yang akan berlaku. Okey? So apabila memang puan-puan ada hak untuk buat penarikan report, itu hak-hak puan-puan. Tetapi sekiranya kejadian itu berulang yang boleh menyebabkan kecederaan yang parah kepada puan-puan, macam mana? Adakah puan-puan masih juga nak buat penarikan report lagi? Adakah orang kata kalau satu kejadian saja berlaku tak apa, tapi kejadian itu berulang. Suami still juga, suami ataupun anak lelaki ke duk pukul ibu ke, contoh. Bagi peluang. Tetapi bagaimana dengan keadaan diri kita? Okey, puan-puan kena fikir benda tu. Okey, macam mana pula dengan keadaan emosi kita? Okey, semua kita kena jaga. Bukan sahaja diri kita juga kena pukul, anak-anak pun turut dipukul. Apa yang berlaku kepada puan-puan? Contoh, anak-anak tu ikut, anak-anak tu tengok, anak-anak tu lihat apa yang berlaku depan mata dia. Silap-silap anak-anak tu pula pergi pukul pula orang lain. Sebagai contoh, So, keputusan di tangan puan-puan dan mangsa-mangsa di luar sana. Okey, sekiranya ada elemen kecederaan yang berlaku kepada puan-puan, buatlah laporan polis, tapi janganlah tarik balik. Janganlah tarik balik. Okey, sebab kita nak dalam Malaysia kita pun ada undang-undang kita. Tadi YB Menteri cakap apa tadi? YB cakap apa tadi? Dia tak nak dah kes keganasan rumah tangga ni, betul? Tak nak dah kes keganasan rumah tangga ni. So, kita pun tak boleh, apa yang kami boleh maklumkan, Pegawai Penyiasat maklumkan kepada mangsa-mangsa yang nak buat tarik balik report, kita akan bagi tahu kesan dan akibat lah. Apabila penarikan report dah dibuat, kes dah ditutup, macam mana? Memang tak ada lah, memang kes tu akan berterusan je lah. Sebab tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran kepada pelaku tersebut untuk ubah diri dia. Okey, tak ada kesedaran pun. Kalau dia berubah untuk ke arah yang lebih baik, tak apa. Okey, tetapi sekiranya tidak berubah, macam mana? Okey, so enggan tuduh kat mahkamah sebab sayanglah. Tapi saya cakap terus terang, saya masa tengok kes masa pandemik, okey, bila kita tengok kes meningkat pada tahun 2021 tu, 7,468 kes kes DVA. Apabila mangsa ni sendiri tak bekerja, sumber keuangan pada suami. Kalau dia buat report, kalau suami dia kena tangkap, dia fikir siapa nak bagi dia makan. Dia fikir macam tu. Tetapi dia tak fikir dia ada ahli keluarga yang lain. Dia ada badan-badan kerajaan yang lain ataupun agensi yang boleh membantu dia. Okey? Dia sanggup diperlakukan, dipukul oleh suami, tapi dia tak fikir diri dia. Dia tak sayang diri dia. Okey? That's why hari ni, ilmu yang diberikan pada hari ni, puan-puan tolong sebarkan kepada orang lain juga. Okey? Janganlah jadi mangsa keganasan rumah tangga. Okey? So last, beri alasan tujuan laporan polis hanya untuk beri amaran kepada suspek. Ada kes pagi buat report, malam dah buat pagi buat report, malam datang balik buat tarik balik report. Puan, saya buat report sebab saya nak bagi amaran je, nak kasi dia sedar je, duduk je sekejap dalam tu. Habis tu balai tu apa, lock up tu apa? Untuk apa sebenarnya ni? Okey? So bila ada elemen jenayah, kita nak siasatan dibuat, okey? Kita pun tak nak jadi jaksa penamai. Okey? Tak adalah, bukan jadi jaksa penamai yang ni lah. Maksudnya fikirkan diri puan-puan atau pemangsa-mangsa di luar sana. You all dah kena pukul sampai cedera parah, teruk. Okey? Banyak dari segi satu sudut, kita kena tengok, kena lihat apa pula itu kes kekerasan rumah tangga. Dalam masa sama anak kita kena rogol oleh suspek ni, oleh bapa kandung ni, oleh suami kita sendiri. Takkan kita nak lihat? Okey? So laporlah, jangan takut lapor kepada pihak berkuasa. Okey, ini adalah cabaran yang kita hadapi yang melibatkan mangsa. Apa jadi pula dengan saksi? Next. Saksi tak mahu bekerjasama. Okey, contoh jiran. Dia dah nampak dah kejadian ni. Dia dah nampak dah yang kawan ni, yang jiran sebelah ni duduk selalu kena pukul, tapi dia tak nak. Dia tak nak bekerjasama. Kemudian enggan datang beri keterangan. Ini yang kadang-kadang kes kita pending. Okey, tetapi kita cuba juga untuk kumpul bukti-bukti yang ada.
Lepas tu enggan beri keterangan, takut hendak beri keterangan di mahkamah. Okey. Kemudian beri keterangan yang mengelirukan. Mungkin yang masa first statement dia ambil, dia cerita macam ni. Yang masa for next, the statement dia dah lain. Sebab dia dah rasa takut. Mungkin juga masa tu saksi ni diugut. Kita tak tahulah, kita tak ni. Mungkin juga masa tu, dan mungkin juga tu masalah rumah tangga kau. Aku pun ada rumah tangga aku sendiri, aku kena jaga. Tapi apabila perempuan dah tengok dah kejadian ni, dah tengok dah yang jiran contoh selalu kena pukul dengan suami, selalu yang yang mak ni kena dera dengan anak, contoh, takkan perempuan nak tengok saja, takkan mangsa-mangsa kat luar tu nak tengok saja. So tampillah buat laporan polis berdasarkan yang saya dah bagi tahu tadilah. Pihak ketiga pun boleh buat laporan polis. Okey? Alright. Ni saya rasa suka ni untuk ni. Saya tengok saya akan tunjuk kajian kes. Contoh kajian-kajian kes kita. Okey. Siapa peminat yang ni? Sugu ni. Tukang masak ni. Sugu ni. Puan-puan cuba tengok kat situ. Punca tak menyebut nama suami ketika menerima anugerah. Itu saja punca dia. Okey, itu saja punca menyebabkan suami YouTuber Pavitra ni bertindak memukul Pavitra lah. Tapi dia Sugu Pavitra ni dia buat penarikan report. Dia buat penarikan report. Tetapi masa kejadian pun suami dia dalam keadaan mabuk lah. Okay? Suami dia dalam keadaan mabuk. So kes dah DNA lah. So suami dia dah dilepas dan dibebaskan. Okay? Disebabkan Sugu ni dah buat penarikan report balik. Okay? Tetapi penarikan report ni dibuat masa dalam prosiding perbicaraan. Masa dekat mahkamah, Sugu ni bagi tahu, mangsa ni bagi tahu, kata saya tak nak mau teruskan kes. So that's why hakim bersetuju untuk kes DNA. Okay? Kemudian yang kedua, Berang ditegur baca doa buka puasa laju. Ni saya tak lama lagi nak puasa ni. Betul. Kes ni betul, real punya kes. Semua hari ni yang saya bawa kes ni adalah real punya kes. Bukan ciptaan. Betul, seorang lelaki dia berkas selepas memukul bapanya menggunakan kerusi sebab dia tegur baca doa laju. Itu je punca dia. Nampak sangat dia memang lapar sangat masa tu. Dia pun tak tahan ni. Kemudian bila dia tegur, dia tak tahan, dia pukul bapak dia. So punca bapa tegur cara suspek baca doa je. Pun boleh jadi kes keganasan rumah tangga. Apabila bapa dia buat laporan polis. Bapa dia buat laporan polis, kita siasatlah. Okey. Siasat bawah seksyen 323 Palang 18A. Okey, next. Lelaki hantuk kepala isteri tolak hubungan kelamin. Punca tolak ajakan suami untuk hubungan intim je. Pun ada juga. Ni berlaku di Melaka. Pun ada. Cara menghantukkan kepala ke hidung mangsa. Pun ada juga. Okey. Okey, next. Okey. Saya nak share, ini yang latest yang terbaru, puan-puan. Saya minta maaf sebab saya share gambar ni, tetapi inilah realiti masalah kes keganasan rumah tangga. Kalau puan-puan tak bertindak, puan-puan mungkin jadi mangsa macam tu. Saya elakkan, saya harap tidak terjadi kepada puan-puan atau pemangsa di luar sana. So, knowledge yang puan-puan ada terima hari ini, buatlah laporan polis. Ini kejadian yang berlaku. Satu kes yang melibatkan 2 orang perempuan ni, Cina ni. Okay. Satu punca mangsa minta cerai. Mangsa minta cerai, suami dia tak nak ceraikan dia. So dia ambil gunting, dia tikam. Dia tikam bini dia. Sebagaimana contoh kat depan. Dan satu lagi kes tu, dia syak isteri dia ada hubungan sulit dengan lelaki lain. So lepas dia kelar, selepas dia tikam isteri dia, dia tikam pula diri dia sendiri. So kedua-dua mangsa ni masih berada di hospital. Ada kes viral baru ni, yang dalam kereta tu. Okay. So apa yang saya tunjukkan pada perempuan adalah kes yang berlaku. Mungkin tidak perempuan lihat secara orang kata tengok betul-betul lah, tapi hari ni polis sendiri yang bawa polis sendiri yang bawa gambar ni, polis sendiri yang bawa dan tunjuk kepada puan-puan. Inilah realiti kes. Punca kadang-kadang remeh saja tetapi boleh menjadi sebesar-besar elemen kecederaan.
boleh jadi besar elemen kecederaan dan boleh mendapat kecederaan kekal. Ini adalah kecederaan kekal lah ni. 326 Kanun Kesesakan Kecederaan Kekal. Jadi fikirlah puan-puan atau mangsa di luar sana, apabila menjadi mangsa, tampillah buat laporan polis. Saya berdiri kat sini bukan macam nak promote apa-apa, tetapi saya nak menekankan dekat sini, sekiranya puan-puan dan mangsa-mangsa di luar sana yang mengalami ataupun menghadapi terima kes, maksudnya mengalami orang kata menjadi mangsa keganasan rumah tangga, laporlah kepada pihak polis. Okey, untuk kita ambil tindakan sehingga suspek didakwa dekat mahkamah. Sehingga suspek mendapat hukuman yang paling setimpal ke atas dengan kejadian yang berlaku lah. Okey. Alright. Seram. Okey. Alright. Okey, so saya tunjuk sikitlah saya tunjuk sikit statistik. Kalau puan-puan tengok kat sini, dia lari sikit dia lari sikit kat situ. Okey, untuk kes 2018 hingga 2022. Kalau puan-puan tengok kat situ, kes yang paling meningkat adalah 7468 tu. Itu masa fasa pandemik lah Masa tu masing-masing tak dapat keluar, PKPB, so semua duduk kat rumah, sumber kewangan tak ada. So berlakunya kes keganasan rumah tangga lah meningkat. Kalau ikutkan memang meningkat lah. Setiap tahun pun memang meningkat. Okey. Kemudian yang negeri yang paling tertinggi adalah Selangor, Kedah dan Sarawak. Selangor ni kita tengok sebab dia kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Tetapi mungkin juga orang kata awareness tu sampai, kesedaran tu sampai yang menyebabkan kes naik, meningkat disebabkan mangsa tahu dia perlu dilindungi dan dia buat laporan polis. Itu salah satu penyebab jugalah. Okey, Selangor, Kedah dan Sarawak. Next. Okey, of course lah untuk statistik kes kekerasan rumah tangga, mangsa perempuan lagi ramai daripada mangsa lelaki. Tetapi ada je mangsa lelaki yang kena pukul dengan isteri, tapi tak sebanyak mangsa wanita. Mangsa wanita lagi tinggi, lagi ramai. Okey. Yang perempuan tengok kat depan lah. Lelaki berapa, perempuan berapa. Okey. Okey. Kita tengok pula trend. Trend motif kekerasan rumah tangga. Perempuan cuba tengok kes yang paling banyak melibatkan kes apa? Selisih faham, salah faham. Salah faham punca dia. Yang macam saya cakap tadi lah. Suami ajak pergi beli sayur kangkung tapi isteri tak nak. Itu salah faham tu. Okay, salah faham. Suami ajak isteri pergi tapi isteri tak nak pun kena pukul. Sekecil-kecil kes pun boleh jadi kes keganasan rumah tangga. Okay, selisih faham, panas baran dan juga kes melibatkan kes dadah lah. Of course kita kes melibatkan DVA untuk kes dadah pun adalah tempat kalau tak kedua, ketiga. Tapi paling banyak untuk kes keganasan rumah tangga adalah melibatkan salah faham, selisih faham. Kadang-kadang tu masak suami nakkan makanan tu kalau boleh betul-betul depan mata. Bawa makanan tu bawa betul depan mata. Kalau tak bawa depan mata pun kena marah. Pun ada juga kes. Okey. Yang berlaku Okey, alright. Next. Okey, saya tak ada nak promote apa dari PDRM. Okey, daripada PDRM. Kita ada talian hotline untuk Jabatan Siasatan Jenayah. Perempuan boleh lihat di hadapan. Okey, sebarang maklumat dan aduan boleh hubungi talian hotline JSJ 019 376 4763. Seperti mana yang tertera di hadapan lah. Okey. Setiap apa yang berlaku, kes melibatkan keganasan rumah tangga, boleh maklumkan melalui talian hotline ataupun 999 pun boleh ataupun untuk directly terus adalah kepada hotline JSJ lah. Okey. So saya tak ada, hashtag saya adalah jangan takut lapor kepada polis. Okey. Sebab puan-puan dan mangsa di luar sana adalah dilindungi dan puan-puan layak untuk dilindungi pun. Okey. So jangan takut lapor kepada polis. Okey. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ASP Zazadila atas perkongsian yang penuh dengan informasi yang cukup bersemangat sebentar tadi, dan kita buka ruang untuk wanita-wanita di hadapan saya ini menanyakan soalan apa sahaja yang berkaitan
kepada ASP Zazadila. Persilakan. Jika ada benda yang nak dilaporkan pun boleh lapor sekarang. Boleh? Betul Puan Boleh, betul. Gunakan peluang yang ada ni. Gunakan peluang yang ada. Betul ada. Silakan, ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Puan. Saya Puan Raini daripada Bibisha. Ingin bertanya pendapat Puan berkenaan apa pandangan Puan berkenaan kes atau report yang selalu ditarik balik melibatkan kecerdasan rumah tangga. Seksyen 18A. Akta Kecerdasan Rumah Tangga. 3-4 bulan report, lepas tu tarik balik, report lagi, pukul lagi, lepas tu tarik balik. Apa pandangan Puan? Tension tak? Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Saya suka dengan ayat Puan yang last tu. Okey. Dia PDRM tak ada tension terima report, tak ada tension untuk orang kata terima balik tarik balik report, tetapi usaha yang telah dijalankan oleh pegawai penyiasat untuk melengkapkan kereta kesihatan sehingga kita nak tuduh ni. Kita nak tuduh suspek ni. Sebab kita nak tuduh suspek ni sebab elemen jenayah tu ada. Elemen kekerasan tu ada. Tetapi kita tak boleh paksa mangsa ni untuk tak tarik balik report sebab dia ada hak untuk buat balik tarik balik report. Tetapi pandangan saya lah, terhadap soalan Puan tadi, yang mana saya cakap tadilah, okay, mungkin atas faktor bila dah beranak pinak, dia fikir anak-anak. Dia fikir anak-anak tu satu, menjaga nama baik family tu satu. Apabila ada campur tangan kedua-dua belah pihak, mungkin keluarga suspek datang pujuk. Datang pujuk, jaga nama baik family, kita boleh selesaikan perkara ni dengan cara yang baik. Mungkin juga faktor menyebabkan penarikan report tersebut. Dan mungkin juga mangsa ni tak bekerja. Mangsa ni tak bekerja, dia seorang suri rumah. Sumber kewangan kepada suami. Semua apa-apa sebelum ni adalah suami dia yang bagi duit tu. So bila suami dia dah tangkap, dia hilang sumber kewangan. Tetapi itu yang saya cakap sebab mungkin sayang tu melebihi daripada kesakitan yang dihadapi, kesakitan yang diterima. So pandangan saya, memang saya tak bagi sebenarnya untuk buat penarikan report. Sebab kita fikirkan keadaan mangsa tu sendiri. Okay? Kalau kejadian sama berulang, nampak sangat suspek ni tak berubah. Tak berubah. Sebab dia tahu kelemahan seorang isteri ni, seorang wanita ni, apabila dia buat penarikan report tu maknanya dia dah kesian. Sebab tu dia berulang buat. Dia berulang buat tanpa orang kata satu hukuman yang setimpal yang dapat pada suspek ni. Sebab dia fikir, isteri buat report mesti dia akan tarik balik. Sebab dia fikir macam tu. Dan dia gunakan pula campur tangan kiri kanan ni. Melibatkan keluarga, jaga nama baik keluarga. Macam tu. So kalau ikutkan memanglah pegawai polis penyiasat ni sebenarnya kita dah menjalankan dalam masa 24 jam pelbagai kes kita siasat. Pelbagai kes kita siasat. Kalau boleh kita memang nakkan satu hukuman, satu pertuduhan dijalankan ke atas, suspek tersebutlah. Tetapi atas kekangan-kekangan, kalau perempuan tengok yang saya bagi tahu tadi atas faktor anak-anak, dia fikir anak-anak dah berderet dah ni, contoh bapa dia, macam mana nanti bapa yang si suspek ni masuk penjara, macam-macam dia fikir. Macam-macam dia fikir. Tapi dia tak fikir untuk diri dia, sebab dia tak ada ilmu. Mungkin dia tak ada ilmu. Tapi kalau dia ada ilmu pun macam-macam juga dia fikir. Sebab mungkin juga campur tangan orang lain untuk buat penarikan report, kita tak tahu. Okey. So pihak PDRM memang kita tak ada, kita cuma boleh memberi nasihat kesan dan akibat sahaja bila lepas laporan tarik balik report dia buat. Tetapi selepas tu adalah tanggungjawab mangsa itu sendiri. Tetapi apa yang saya boleh share, pegawai penyiasat, sekiranya kes berulang berlaku, untuk for the next, untuk kali yang terakhir punya tu, yang mungkin report yang last tu, kita akan masukkan report-report terdahulu. Yang mana dia dah buat tarik balik report sebelum tu kan. Kita akan masukkan report-report terdahulu tu ke atas kes yang last disiasat tu. Supaya Timbalan Raya boleh tengok balik
kes report kejadian DVA ni dah banyak kali berlaku. So, kita cadangkan memang tuduh walaupun mangsa ni dah buat tarik balik report. Itu sahaja yang kita boleh cadangkanlah. Kita akan masukkan report terdahulu untuk kita cadang charge juga kepada, cadang tuduh juga kepada suspek tersebut walaupun mangsa dah buat balik tarik report. Tetapi saya akui pihak polis bila kita dah buat laporan, penat puan, penat untuk kes kekerasan rumah tangga ni. Untuk kes kekerasan rumah tangga. Tapi itulah, kena ada knowledge lah, ilmu. Bila puan dah kena macam ni, penderaan emosi, boleh disiasat. Penderaan emosi pun boleh siasat, kena fikir benda tu. So that's why hari ni bila ada majlis ilmu macam ni, so puan-puan pun boleh war-warkan kepada mangsa di luar sana apa yang dia patut buat. Kita ni yang patut jadi panduan kepada, pandu arah dia balik kepada mangsa tersebut. Okey, saya menjawab ke soalan puan. Okey, terima kasih puan. Okey puan. Di belakang sana. Assalamualaikum. Salam puan. Minta maaf, saya bangun kali kedua. Okey puan, macam ni, serius ya. Okey, 2 tahun lepas, yang tadi first 18 tahun dulu kan. Okey, ini 2 tahun lepas, anak saya dicabul di dalam lift oleh stranger. Okey. Apakah yang dimaksud anak saya dicabul? Anak saya umur 18 tahun. Dia diraba di bahagian dada oleh lelaki yang tidak dikenali di dalam sebuah lift. Lift itu di perumahan rumah saya. Malangnya tak ada CCTV lah di kawasan luar tu sebab maklumlah, malah nak sebut kenapa kan. Okey, kami pergi ke balai lah buat report. Tapi polis kata kertas siasatan tidak dibuka. Okey. Sedangkan anak saya buat lakaran pengecaman wajah. Okay. Sebab orang tu rapat dekat dan dia ingat muka orang tu. Okey. Okey. Soalan saya, apakah yang menyebabkan kertas siasatan tidak dibuka untuk kes anak saya itu? Okey. 2 bulan selepas itu, kes yang sama berlaku di kediaman sebelah, ada CCTV, orang yang sama dan ditangkap. Okay. Maksudnya pelaku kepada kes anak saya ditangkap setelah anak orang lain juga dicabul. Okey. Saya terus terang cakap, saya rasa sangat tidak adil lah polis, sebab saya ni orang biasa, AKP yang kerja kerajaan. Kalau anak saya ni datuk ke, doktor ke kan, wallahualam, mungkin kes saya akan dibuka. Kes anak saya itu akan dibuat kertas siasatan. Tapi pada macam itulah, saya rasa kenapa dipilih-pilih laporan yang kita buat, ialah apa sebabnya? Tolong jawab, terima kasih. Okey, right. Okey, terima kasih puan. Saya tak marah dengan soalan puan. Ini adalah soalan yang jujur. Okey. Sebelum ni kena teruk pun daripada sebelum ni lah. Sebelum ni memang kena teruk lah. Polis kena hentam. Tapi tak apa. Cuma untuk report yang telah dibuat tu puan, mungkin selepas ni kita boleh jumpa. Sebab kita nak tengok report tu dibuat bagaimana. And then masa kejadian tu, kita kena buat semakan balik berdasarkan report lah. Berdasarkan report tu mungkin puan boleh jumpa saya lepas ni. Jangan risau sebab walaupun kes dah 2 tahun tapi kita sekiranya ada unsur, sekiranya ada elemen lah, kalau ikutkan memang siasatan boleh dijalankan. Dia tak kira walaupun dia pangkat VIP ke, tak ada orang kata tak ada pilih kasih, tak ada pilih kasih, semua kes kita siasat semuanya. Cuma kita nak tengok apa yang berlaku masa tu. Mungkin dari segi siasatan IO, dari segi kerjasama macam mana, masa tu pergi hospital ke tidak, dari segi tu kita kena, saya kena tanya puan lebih detail lah, lebih detail selepas ni puan boleh Okey, terima kasih puan, jangan risau puan Okey, insyaAllah siapa mangsa tu, siapa yang jadi mangsa, kita akan siasat, PDRN akan siasat. Cuma dari segi pembuktian tu macam mana. Okey, terima kasih puan Okey. Assalamualaikum.
Saya dulu boleh? Tadi dah beratur dah nak tanya. Okey, saya nak tanya satu soalan. Ini mungkin sedikit berlainan lah daripada itu sebab kita bertanya tentang, kita bercakap tentang keganasan rumah tangga dan sebagainya dan mostly mangsanya adalah wanita. Saya ingin bertanya tentang kalau mangsanya kanak-kanak dan mungkin ini dari konteks kat sekolah sebab sekarang ni macam banyak cases gangguan seksual dan sebagainya lah di sekolah, yang berlaku di sekolah, di mana yang melaku ada suspek tu mungkin seorang guru kan, jadi anak-anak mungkin dia rasa takut dan dengan saiz seorang guru yang lebih besar dan sebagainya. Jadi apakah saluran yang selamat bagi seorang kanak-kanak? Kadang-kadang kanak-kanak ni nak cakap dengan parents pun dia takut, ya, dan kepada guru apatah lagi, ya, dengan parents yang rapat pun dia tak rasa tak berani untuk menyuarakan tentang apa. Mungkin tidak berlaku apa-apa yang dah serius dan secara fizikal telah berlaku, tetapi kita nak mengelakkan daripada berlaku dan mungkin pada awalnya secara berjenaka, you know, and then but it is going towards like sexual harassment lah, ya, pada pendapat saya. Jadi bagaimanakah caranya ataupun apakah saluran yang selamat bagi kanak-kanak untuk in a way melaporkan lah, kalau nak bawa pergi ke balai polis pun dia perlu dengan parents dan sebagainya. So itu soalan saya, supaya kesedaran ini ialah anak-anak dia tahu benda tu, mungkin dia tahu salah tapi dia tak tahu where should I dan mereka ada di medsos dan sebagainya. Adakah ada saluran begitu ataupun yang anonymous ataupun yang mereka boleh just letakkan mungkin perkara yang pernah berlaku ke apa, dan kemudian pihak polis ataupun pihak-pihak yang berwajiblah datang dan mendapatkan lebih detail tentang perkara tersebut. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih Puan. Satu soalan yang baik sebab ini melibatkan sekolah. Okey. Pertama sekali, kanak-kanak ni sebut dia mesti tahu tentang sentuhan selamat tak selamat. Sentuhan selamat tak selamat. Kadang-kadang dia tengok mungkin cikgu lelaki tu sayang macam mana sayang anak perempuan. Dia pegang, dia memang rambut. Dia fikir macam, oh bapak saya pun buat macam ni, bapak saya pun sayang saya buat macam ni. Tetapi apabila dia dah sentuh part-part private, dia tak tahu sebenarnya itu adalah salah. That's why cikgu-cikgu, guru-guru lah, ada, memang kita PDRM pun dapat banyak jemputan untuk kita buat awareness dekat sekolah. Sebab kita nak bagi hebahan tentang sentuhan selamat tak selamat ni. Apabila kanak-kanak ni tersebut, dia tahu tentang sentuhan selamat tak selamat, masa tu dia boleh berfikir, oh benda tu salah. Cikgu pegang macam ni, cikgu usik macam ni, cikgu usik bebet ke, alat sulit ke apa, salah. Benda macam tu. Sebab ada kes memang kalau perempuan perasan pun kes melibatkan guru memang ada. Memang ada dan kita siasat pun. Memang kita siasat walaupun melibatkan penjawat awam. Sebab walaupun penjawat awam tak boleh terlepas daripada kesalahan macam ni lah. Sebab dia dah melakukan kesalahan yang tak sepatutnya dia buat. Nak lagi pada pelajar dia sendiri. Yang sepatutnya yang mana sebagai penjawat awam kita perlu tunjukkan satu contoh yang baik. Okey, tetapi nafsu kita tak nak kawal, so kita tak tahu apa yang si suspek ni dia fikir apa dah masa tu, dia dah bertindak macam tu, dia buat sentuhan yang tak selamat kepada mangsa. So cadangan kita adalah memang perlunya satu hebahan lah cikgu Puan pasal dari segi aspek saya percaya sebab di bawah pun untuk Kementerian Pendidikan pun memang dah banyak dah buat untuk slot in untuk untuk program sentuhan selamat tak selamat ni. So lepas tu puan-puan, kalau puan-puan perasan kalau apabila kita buat satu aktiviti mesti ada kadang mangsa tu dia asingkan diri. Dia asingkan diri. So pentingnya puan-puan untuk perhati kanak-kanak tersebut, mungkin ada sebab-sebab yang kenapa dia mengasingkan diri tu, and then kita panggil lah dia. Kita panggil, mungkin kita nak kena rujuk jugalah tu guru kaunseling lah. Tanggungjawab guru kaunseling untuk kita explore dia lagi. Untuk kita explore dia lagi. Sebab ada kes yang dia tak percaya pada mak ayah dia, tapi dia percaya pada nenek atuk dia. Dia percaya pada nenek atuk dia untuk dia bercerita. Dan nenek atuk dia yang datang buat laporan polis pun ada. Buat laporan polis. Sebab bila dia cerita dengan mak dia ataupun ayah dia, tak percaya. Tak percaya tentang kejadian yang berlaku. So dia buat report. So bila dia buat report, for the next pun kita siasat and then kita akan merujuk dia kepada yang proses rakaman video CIC. Bila kanak-kanak ni kita rujukkan kepada rakaman video CIC ni, dia lebih membantu untuk dia cerita
lebih menyeluruh. Silap-silap berapa kali dia punya kejadian pun dia boleh cerita sebab kita ada tools, kita ada alat-alat ni semua. Tetapi yang boleh saya cadangkan adalah kita kena perbanyakkan lagi program ke atas kanak-kanak tersebutlah untuk kita bagi kesedaran yang kita nak tahu, yang kita nak diorang tahu tentang private part mana yang boleh sentuh ataupun tak sentuh, siapa yang boleh sentuh kita, siapa tak boleh sentuh kita. Sebab bila kita turun ke sekolah-sekolah, budak-budak kadang dia tak tahu, rupanya dia touch sini, touch dada, touch ni, dia tak tahu rupanya benda tu adalah private part. Tapi dia fikir mungkin orang ni sayang dia, dia fikir bapa saya pun usik macam tu juga, tetapi dia ada limit. Dia ada limit, jangan sampai orang kata usik bahagian yang tak sepatutnya. Okay. So tanggungjawab ni adalah kepada semua lah puan, semua pada kita semua sebenarnya. Sebab sekarang ni pun kita tengok KPWKM dan lain-lain agensi pun, PDRM sendiri pun kita banyak buat program yang melibatkan kanak-kanak. Dan kita juga, perempuan pun sedia maklum, kalau misalnya perempuan dapat tahu tentang satu kejadian, tolong rujuk, boleh juga maklumkan kepada pegawai pemantau, PPS. PPS, kan kita ada PPS daripada PDRM. Setiap sekolah dia ada PPS, so boleh salurkan dulu kepada PPS and then untuk kita panjangkan for the next report lah. So masa tu mungkin bila ada kekangan juga, kita tak nafikan apabila kita panggil mak bapak tak nak proceed. Mak bapak tak nak proceed kes tu. Tetapi kita akan cuba jalankan untuk buat sesi kaunseling. Sebab kita tak nak nanti mangsa ni dia akan trauma sampai bila-bila. Sebab orang tak percaya apa yang dia nak cerita. Tetapi kita cuba untuk buat sesi kaunseling ataupun boleh juga kita open lah, boleh juga rujuk kepada pegawai psikologi di sebelah Bukit Aman. Boleh juga. Okay. Saya menjawab soalan puan ke? Okay. Okay. Okay, baiklah kita buka. Yalah, agaklah, cuma memang maksudnya masih lagi dalam kita nak kena beri kesedaran dan yes, sebagainya. Betul, Puan. Cuma ini sekiranya dah berlaku dan kat mana saluran tu masih lagi kurang jelas lah untuk anak-anak ni. That means sebagai the adults lah yang perlu peka dan cakna dengan perubahan diri anak-anak itu, which is sometimes a bit difficult lah, kadang-kadang they can hide it kan. So itu that was my question sebenarnya. Kalau ada that platform kepada anak-anak yang boleh terus bangkitkan ini secara tiada tanpa rasa takut dan sebagainya lah, itu. Okey. Okey, saya ada soalan. Nama saya Puan Jamiat binti Muhammad Ali daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sekali lagi. Saya nak bertanya ASP Saza. Soalan saya, ruang lingkup saya sebagai seorang kaunselor dan mungkin soalan ini bermain dalam minda kaunselor-kaunselor yang lain. Jadi soalan saya, kes penderaan memang banyak berlaku di kalangan masyarakat, terutamanya murid. Murid sekolah saya nak bertanya, jika ada kes-kes penderaan yang berlaku pada murid dan kemudian murid itu mengadu kepada saya sebagai seorang kaunselor, apakah tindakan sebagai seorang kaunselor? Adakah terus menghubungi ASP? Kalau sekolah saya memang ada pegawai perhubungan sekolah, ataupun saya terus menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu soalan saya. Terima kasih. Alright. Okey, so untuk yang soalan macam ni, yang saya namakan pegawai pelindung JKM dan juga PDRM. So depends. Ada kes yang boleh, tak ada masalah untuk rujuk kepada PDRM dan juga kes boleh rujuk kepada JKM. Sebab ada kes yang kadang-kadang macam saya cakap tadi, ada yang bila maklum pada family, pada mak bapak tak nak bagi sama. Tetapi apabila kita maklumkan kepada JKM, kita minta untuk mangsa tersebut, kanak-kanak tersebut diasingkan. Diasingkan. Sebab mungkin suspek adalah daripada family. Suspek daripada family, so dia tak boleh duduk dah lagi dekat situ. So kita kena hubungi JKM untuk kita asingkan mangsa tersebutlah, yang saya boleh cadangkan untuk asingkan mangsa tersebut. Sebab kalau dia masih duduk lagi dekat rumah yang sama, silap dia akan berterusan jadi mangsa sampai bila-bila. So untuk kita putuskan benda ni, bila puan tahu, bila perempuan tahu, perempuan kaunselor tahu tentang kejadian yang berlaku kat atas mangsa, boleh hubungi PDRM dan boleh juga hubungi JKM untuk kita letakkan dia di tempat selamat.
Okey, Puan pada bahagian tapi kes penderaan tu taklah teruk sangat ASP. Cuma ada bukti sebab tangan pada murid tu lebam-lebam. So kena maklumkan jugalah. Sebab kena asingkan. dia macam ni tau Puan. Sebab apabila Puan dah tengok benda tu dan budak tu sendiri dah mengadu perkara yang sama kepada Puan, boleh rujukkan dia pergi hospital OSCC pun boleh untuk doktor tengok dulu keadaan mangsa tersebut. Sekiranya memang unsur penderaan tu berlaku, memang kita boleh buka kes dan kita boleh tangkap yang siapa yang buat contoh bapak dia, dera dia. Memang boleh. Sebab kita tak nak nanti kesan dia pada mangsa tersebut, pada kanak-kanak tersebut. Dari segi trauma dia semua. Sila-sila dia tak nak balik rumah, sila-sila tak nak balik rumah, kita tak tahu. So, kepercayaan dia adalah pada guru kaunselor. Dia bercerita pada guru kaunselor, maknanya dia dah percaya. Dia percaya pada Puan untuk dia cerita benda ni. So tanggungjawab Puan adalah melaporkan kepada pihak atasan, pihak jabatan, and then melaporkan kepada pihak PDRM dan juga makluman kepada hospital ataupun JKM. Okay. Itu saluran yang kita boleh rujuk. Okey, terima kasih banyak. Semoga apa yang pertanyaan saya mungkin boleh jadikan panduan kepada kaunselor-kaunselor lain. Terima kasih banyak. Okay. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada ASP Zazadila atas penyampaian yang cukup syarat dengan ilmu pengetahuan sebentar tadi, dan saya kira kita tutup sesi soal jawab. Tiada. Baik, terima kasih diucapkan dan dimohon untuk ASP kekal di pentas bagi acara seterusnya. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Azmi bin Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling untuk mengiringi Yang Berusaha Puan Hajah Salamiah binti Monshi, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling, naik ke pentas utama dan menyampaikan cenderamata penghargaan kepada penceramah. Berikan tepukan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Hajah Salamiah binti Monshi atas penyampaian cenderamata itu tadi. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi penghargaan kepada ASP Zazadila binti Tompang Elias Abdul Razak atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi, dan saya dapat merasakan aura keberanian wanita-wanita di hadapan saya pada hari ini untuk terus berdepan dengan isu-isu mendatang, dengan hari-hari yang mendatang. Dan untuk makluman, kita kini berada seramai 933 warga KPM yang kini berada kita secara online di YouTube live. Saya tengok sekarang ada 933. Tahniah diucapkan, tahniah BPSK atas penganjuran program yang saya tengok komen semuanya mengucapkan terima kasih perkongsian yang sangat bermanfaat. Tadi pagi 21,000, paling banyak setakat ini untuk tahun 2024 ni. Berikan tepukan kepada BPSK. Mungkin kita boleh buat lepas ni forum literasi untuk lelaki pula. Dan dalam banyak pesanan ASP tadi, satu saya ingat, perempuan kalau suami marah, diam. Itu saja yang saya ingat. Yang lain saya ingat jugalah sikit. Baiklah, kita paparkan penilaian program hari ini. Kita berikan tuan-tuan puan-puan masa untuk menjawab penilaian dan pastikan semua kita bagi yang paling top sekali untuk BPSK. Dapat sijil. Lepas penilaian ni akan dapat sijil. Sijil yang cantik, berkata Dr. Lin tadi. Sijil yang sangat cantik. Boleh tengok orang sebelah untuk jawab soalan. Pastikan semua sama jawapan. Kita bagi top. Yang terbaik. you.